Hi everyone, saya Cikgu Homa. Hari ini bersama dengan saya untuk mata pelajaran sejarah SPM 2023. So kita nak fokus kepada kertas 2 dan hari ini kita punya cover kita akan buat bahagian A untuk teknik menjawab soalan respon terbuka dan terhad yang menjadi satu tanda tanya yang begitu ketara dalam kalangan pelajar SPM. Right, before kita nak berbicara jauh tentang apa yang kita nak bercakap tentang teknik, tips untuk menjawab soalan tersebut, baik kita memperalusi topik-topik yang kita dah cover untuk tingkatan 4 dan 5 yang kita wajib untuk menguasai, terutama sekali untuk menjawab soalan objektif. Alright, untuk tingkatan 4, kita ada buat 3 tema sebenarnya dan 3 tema ini meliputi 10 topik warisan negara bangsa, kebangkitan nasionalisme, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, era perolehan British di negara kita, Persekutuan Tanah Melayu 1948, ancaman komunis dan peristiaran darurat, usaha ke arah kemerdekaan, pilihan raya, dan Perlembagaan Persekutuan 1957 dan Pemasyuran Kemerdekaan. Dan seperti yang anda semua sedia maklum, untuk tingkatan 4 ini sebenarnya kita belajar sebelum merdeka sehingga ke tarikh kemerdekaan. Manakala apabila kita melewati tingkatan 5, kita sebenarnya memberi fokus lebih kepada pembinaan negara bangsa dengan pengukuhan kedaulatan, iaitu kita belajar tentang asal-usul pembentukan kerajaan di negara kita, iaitu warisan negara bangsa, bagaimana perlembagaan negara kita dibentuk dan bagaimana perlembagaan itu sedang berlangsung di negara kita, bagaimana konsep raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, sistem pentadbiran persekutuan di negara kita, and of course, kita kena imbas kembali bagaimana sebenarnya Sabah dan Sarawak menjadi sebahagian daripada Malaysia. And bila kita membentuk Malaysia, kita mencantumkan wilayah, kita ada banyak cabaran yang kita perlu dikuasai. So, bahagian itu kita akan lihat dalam tingkatan 5 dan membina kesejahteraan. Pos pembentukan Malaysia, pasca pembentukan Malaysia, kita sebenarnya perlu membina negara bangsa menjadi sebuah negara bangsa yang berjaya di arena politik, ekonomi dan sosial antarabangsa. So kita tengok dulu pembinaan perpaduan yang menjadi satu topik hot untuk tahun ini, membina kemakmuran negara, dasar luar Malaysia and kecemerlangan Malaysia di persada dunia. So ini adalah topik-topik yang kita perlu lihat, perlu kuasai, dan kita kena tahu topik ini ada sebenarnya di dalam sejarah tingkatan 4 dan 5. Kita tak boleh ketinggalan salah satu bab di sini supaya kesinambungan cerita kita itu tidak menjadi. Alright, so kita nak imbas kembali format kertas 1249 iaitu sejarah SPM. Kita sebenarnya ada 2 kertas untuk kita nak kuasai, iaitu kertas 1, soalan objektif, tutup pelik mata, celik mata. Kita boleh menjawab, itu anggapan kita, tetapi di sini sebenarnya menjadi cabaran. Dan untuk pengetahuan para pelajar sekalian, sebenarnya kalau kita ada buat topical test untuk tingkatan 4 dan 5, kita pasti dapat menguasai kertas 1, soalan objektif. So cikgu akan berikan lebih fokus kepada kertas 2, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Alright, untuk bahagian A maupun bahagian B, kita ada 2 jenis soalan yang kita perlu tahu untuk menjawab SPM ini, iaitu respon terhad, di mana jawapan kita adalah terhad. Jika kita terlebih tulis, kita mungkin tidak mempunyai markah, dan sini adalah soalan yang sebenarnya memerlukan fakta. Manakala respon terbuka menjadi satu soalan yang bahagian yang senang untuk kita nak kuasai, dan kadang-kadang ini di luar kotak ataupun kita kata di luar buku teks. Kita kena ada pengalaman ataupun pemahaman tentang topik tersebut untuk kita menjawab soalan terbuka ini. Alright, let's go on kepada teknik soalan bahagian A.
So, topik-topik yang cikgu bawa untuk menguasai teknik menjawab ini, kita nak menyelam sambil minum, di mana we trying to kill two birds in one stone, iaitu kita nak menguasai teknik menjawab, pada masa yang sama kita nak lihat kepada topik-topik yang penting untuk tahun ini kita kuasai, atau wajib untuk kita kuasai. Okay, so first kita tengok dekat sini respon terhad, teknik untuk menjawab respon terhad, di mana cikgu membawa kepada kamu semua soalan Perang Dunia Kedua. Okey, soalan ini adalah soalan tingkatan 4, bab 3, di mana kita belajar tentang konflik dunia dan bagaimanakah perkembangan itu di dalam negara kita. So, soalan ini specifically memberi penekanan kepada soalan Perang Dunia yang berlaku di benua Eropah dan juga Asia Pasifik. Okey, so dia kata, namakan dua pakatan yang terbentuk semasa Perang Dunia Kedua. So, mana-mana kita cari pun, kita hanya akan ada dua pakatan sahaja yang wujud. Itu bermaksud jawapan kita, respon kita terhad, iaitu kuasa paksi dan juga kuasa bersekutu. So, kita tak boleh bagi jawapan tambahan. Kalau kita bagi contohnya, kita kata kuasa bertiga, kuasa berempat, kita sendiri wujudkan jawapan tersebut. Maka soalan ini tidak akan memberikan markah kepada kita sebab jawapan adalah respon terhad berdasarkan kepada fakta sejarah yang sebenar. Alright. Okay, now kita tengok pula soalan daripada bahagian yang sama tetapi respon dia terbuka, iaitu kita tanya, mengapakah Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah? So, sebenarnya soalan satu tadi sebenarnya sudah menjadi salah satu jawapan kepada soalan B ini. Alright, di mana kita nak tengok sebenarnya pada masa tersebut negara-negara Eropah telah membentuk pakatan dan mula bersaing antara satu sama lain untuk menguasai benua Eropah dan juga benua Asia Pasifik berikutan era perkembangan imperialisme. So, kita nak tengok bahagian ini. So, respon dia terbuka. So, lebih kurang kita boleh jawab menggunakan apa yang kita tahu. Contohnya, negara barat datang ke Asia untuk meluaskan kuasa imperialisme. Alright? And then, kita boleh bagi jawapan yang tidak disenaraikan dalam fakta kamu. Kamu boleh contohnya bercakap kewujudan sistem pakatan antarabangsa. Alright, antara negara-negara ni. Contohnya, pakatan antara negara Jerman, Itali dan Jepun. Mereka berkawan. So, kita tulis di luar fakta tetapi menggunakan fakta yang kita masih ingat sebahagiannya. Alright. So, jawapan untuk bahagian ini sebenarnya kita nak tengok sebenarnya 3 fakta utama sahaja, iaitu yang pertama sekali kemunculan ideologi baru. Ideologi baru bermaksud kemunculan fahaman baru. Seperti yang anda semua sedia maklum, kemunculan seperti katakan komunisme membawa kepada era Perang Dingin, manakala kemunculan idea fasisme dan juga nasisme yang dibawa oleh Jerman dan Itali telah membawa kepada Perang Dunia Kedua. So, apabila mereka ada idea untuk nak sebar luas kepada orang lain, maka mereka sama-sama meluaskan kuasa ke benua lain, terutama sekali negara-negara Asia Pasifik. Alright, kalau rentetan peristiwa Perang Dunia Kedua sangat berkaitan dengan kegagalan perjanjian yang dilakukan daripada Perang Dunia Pertama, iaitu Perjanjian Versailles, yang sebenarnya telah menyebabkan Jerman merajuk, marah dan tidak puas hati dengan apa yang berlaku akibat daripada Perang Dunia Pertama. So, itu sebenarnya untuk peringatan kita. Peringatan supaya kita boleh ingat, oh, cikgu cerita begini. So, kita boleh ingat sebenarnya apa yang berlaku. Tapi dari segi fakta, kita masuk kepada ketidakpuashatian terhadap Perjanjian Versailles, di mana Jerman menyebabkan meluaskan kuasa, menceroboh wilayah selepas menandatangani perjanjian damai pada tahun 1917.
Alright. Dan pada masa yang sama, Amerika yang ingin memberi bantuan kepada Jerman pada masa itu tidak enggan untuk memberi bantuan kepada Jerman, nak menambahkan lagi kemarahan Jerman. So kalau kamu semua nak ingat siapa bad guy dalam Perang Dunia Kedua, ingat sebenarnya Jerman. So adakah Jerman yang menyebabkan Perang Dunia Kedua? Tidak. Ini sebenarnya masalah dunia. Alright, masalah dunia yang berlaku pada masa itu, tetapi satu watak utama dalam cerita ini yang kita kena ingat, mungkin menjadi satu fakta yang mungkin kita kena ingat untuk Perang Dunia Kedua, ialah Adolf Hitler yang menjadi watak dalam cerita pergerakan Perang Dunia Kedua. Alright, so let's move on. Cikgu ada bawa satu lagi soalan respon terbuka. Yang ini mungkin kita tak ingat fakta, tak apa, tapi kita fikir balik apa konten soalan itu tanya. Contohnya, apakah kesan terhadap tamadun manusia? Tamadun yang kita belajar daripada tingkatan 1, kita belajar tamadun Rom, tamadun China dan sebagainya. Pada masa hadapan, in future, jika perang dunia berlaku sekali lagi. So, siri yang ketiga katakan. Alright, so yang ini kita tak perlukan fakta sejarah sebenarnya. Kita hanya perlu lihat perang. Perang menyebabkan dua pihak bertelaga. So, bila dua pihak bertelaga, apa yang boleh terjadi? Ataupun kita boleh adaptasi kesan Perang Dunia Kedua ke dalam soalan ini. So, sebenarnya kalau dilihat, ini dikatakan sebagai soalan kebat, tapi sebenarnya soalan kehebat ini bukanlah sehebat yang mana kita masih boleh menjawab. Contohnya, katakan terjadi fakta yang cikgu senaraikan, lebih banyak negara yang akan terlibat. Sebab dalam tadi ada pakatan, ada 4 negara, 3 negara. Sekarang mungkin lebih banyak negara yang akan terlibat sama. Sama ada untuk berperang bersama ataupun mereka cuba menghentikan peperangan ataupun mereka cuba menunjukkan kuasa-kuasa yang mereka ada. Contohnya kuasa persenjataan ataupun kuasa ekonomi dan sebagainya. Terutama sekali kita risau tentang negara China dan Korea Utara yang sentiasa membangunkan teknologi persenjataan. Selain daripada itu, kita boleh fikir secara umum, iaitu kita boleh fikir tentang alam sekitar. Ya, alam sekitar, contohnya bila berperang berlaku, apa akan terjadi kepada alam sekitar? Dalam alam sekitar, mungkin dalam sains kamu belajar ada haiwan. So, kita boleh tulis perang boleh menyebabkan kematian haiwan ataupun kepupusan haiwan. Jawapan boleh diterima. Okey, begitu juga kita boleh bercakap tentang pokok ataupun hutan akan dimusnahkan. Alright? So, kita boleh fikirkan tentang bahagian tersebut. Okay, now, bila Perang Dunia Ketiga, future berlaku juga, boleh menyebabkan jumlah kematian tinggi. Tadi kita tak bercakap tentang haiwan, kita dah bercakap tentang tumbuhan, and then the next part kita mungkin bercakap tentang kematian manusia. Seperti Perang Dunia Kedua, banyak nyawa yang terkorban, so kita boleh tulis. So, untuk soalan respon terbuka seperti ini, dia nampak seperti soalan yang jauh kita nak berfikir, tetapi sebenarnya jawapan adalah mudah sekali untuk kita nak menjawab sebab kita hanya kena fikirkan senario peperangan yang berlaku, perlumbaan senjata yang digunakan, dan juga kita kena fikir balik apa yang akan berlaku jika kita tidak menangani sebagai manusia dalam dunia sejagat. Alright? Okay. Now, pada pandangan anda, mengapakah peperangan harus dielakkan? So, kita fokus kepada peperangan tadi. So, soalan peperangan ini, dia boleh tanya kita, mengapa peperangan? Mengapa? Sebab apa? Faktor. Bagaimana kita nak elakkan peperangan pada masa akan datang? So, sebagai rakyat yang patriotik, apa anda akan lakukan untuk mengelakkan peperangan? So, sebab dia tanya pandangan anda, walaupun pandangan anda, tulislah pandangan yang sewajarnya. Jangan tulis apa yang kalian suka. So, tulis yang berpatutan. Contohnya, pada pandangan saya, peperangan harus dielakkan untuk menjamin keamanan dan keharmonian dalam negara. So, kalau berperang,
huru-hara, contohnya Hiroshima dengan Nagasaki, ramai yang terbunuh, keadaan terdesak, ramai yang hidup dalam kemiskinan. So kita nak elakkan, so kita nak menjadikan dia lebih baik. Selain itu, peperangan dielakkan untuk melindungi alam sekitar. Ingat tak tadi kita bercakap tentang kesan peperangan menyebabkan alam sekitar musnah. Okey, kemudian kita kata peperangan akan menyebabkan ekonomi negara kita merosot sebab orang tak boleh pergi kerja. Orang akan duduk dekat rumah sahaja sebab peperangan, kita ketakutan. Bila dengar siren saja, bila dengar trek saja berjalan, kita tak boleh menjalani kehidupan yang biasa. Dan secara tidak langsung peperangan ini boleh menyebabkan infrastruktur dalam negara kita rosak. So fikir balik, sebenarnya kita fikirkan diri kita dalam dunia yang mengalami peperangan seperti yang sedang berlaku di Israel, di Palestin, sebab saling berbalasan antara satu sama lain. Kita menontonnya melalui video kaca televisyen dan kita juga membaca, melihatnya dalam TikTok dan sebagainya. So kita boleh tengok daripada situ, oh bangunan rosak. So kita ambil idea daripada situ. So soalan respon terbuka ini sebenarnya bukan sebenarnya 100% kita nak bergantung kepada fakta sejarah, tetapi lebih kepada pengalaman kita, pengetahuan kita, pemahaman kita tentang isu tersebut. Right, sampai situ saja untuk bahagian ini. So cikgu akan berjumpa dengan kalian semua pada sesi yang akan datang untuk kita berbincang tentang teknik menjawab soalan respon terhad dan juga terbuka untuk soalan bahagian B. Thank you.